Hello guys, bersama saya lagi dalam Orang Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, so hari ini kita akan ikuti satu lagi berita yang mana kenyataan daripada Sahidan Kasim, ahli Parlimen Arau, katanya tidak adil, tidak adil bagi kerajaan. Perpaduan hari ini tidak memberi peruntukan kepada pihak pembangkang ataupun pembangang. Itu dia. Namun sahabat-sahabat semua, sebelum bisa teruskan, jangan lupa untuk support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Sembari kita ikuti berita gempak hari ini. Ini dia, Sahidan Kasim kena bantai kau-kau. Siapakah yang bantai beliau itu? Kita akan ikuti coretan-coretan berita hari ini, sahabat-sahabat semua. Jadi seperti mana yang saya katakan tadi, beberapa hari lalu Sahidan Kasim mengeluarkan satu kenyataan kononnya tidak adil katanya ahli Parlimen Perikatan Nasional khususnya daripada Bersatu dan juga Lebay-Lebay tidak dapat peruntukan. Dan ini adalah katanya keputusan kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini katanya tidak memberikan peruntukan kepada ahli-ahli parlimen pembangkang sebagai tidak adil. Itu pun katanya lagi, bagaimanapun beliau menyatakan akan membuat perbincangan secara berterusan bersama pihak terlibat bagi memastikan isu berkaitan peruntukan dapat diselesaikan katanya. Di parlimen kita memang lain, walaupun nama kerajaan perpaduan, tapi kami ahli parlimen daripada Perikatan Nasional tidak dapat peruntukan, manakala ahli parlimen daripada kerajaan dapat peruntukan katanya. Ini dia. Tidak adil kata Sahidan Kasim. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau kita imbas semula di mana kerajaan Pakatan Harapan ditumbangkan, ditebuk atap, dikhianati mandat rakyat oleh setengah pemimpin daripada yang berada dalam Perikatan Nasional ketika ini, khususnya daripada ahli-ahli UMNO, daripada PKR seperti Zuraida dan Azmin Ali, Muhyiddin Yassin itu sendiri, dan juga Parti PAS yang menyokong pengkhianatan itu. Semasa mereka membentuk sebuah kerajaan dan di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin, kalau kita ingat kerajaan ini juga langsung tidak memberikan peruntukan kepada pihak pembangkang ketika itu yang sepatutnya menjadi kerajaan, tetapi yang peliknya dalam negara kita ini yang menang pula menjadi pembangkang. Akhirnya keadaan yang sama satu pun mereka tidak berikan kepada pihak pembangkang seperti mana yang dinyatakan oleh Sahidan hari ini. Bagaimana kalau sebelum ini mereka pun bertindak seperti itu, maksudnya tidak adil. Hari ini pula mereka pula bersuara kononnya peruntukan harus diberikan kepada mereka. Harus diingat pihak pembangkang ketika itu apabila bertukar Perdana Menteri Ismail Sabri di bawah UMNO, mereka terpaksa membuat memorandum persefahaman supaya mereka mendapat peruntukan sebagai ahli parlimen di kawasan mereka masing-masing. Jadi kalau hari ini ahli parlimen Arau ini berkata ini tidak adil bagi mereka, dia kena fikir terhadap apa yang mereka lakukan sebelum ini. Kerajaan Perikatan langsung tidak memberikan peruntukan sehingga Pakatan Harapan ketika itu terpaksa membuat memorandum untuk mendapat peruntukan itu. Jadi hari ini lagi sahabat-sahabat semua, Sani Hamzah, YB ahli parlimen Sani Hamzah turut menempelak membalun Sahidan Kasim apabila beliau membuat kenyataan seperti ini. Jadi saya ingin memberikan kita membaca kenyataan daripada YB Sani ini. Katanya tuduhan melulu Sahidan itu cuma untuk mendapat pancing. Jadi kalau kita lihat mereka hanya melakukan semua ini supaya memancing mendapat peruntukan. Jadi kita boleh nampak bahwa fokus mereka untuk menjadi ahli parlimen, menjadi wakil rakyat sebenarnya hanyalah kepada wang ringgit. Fokus mereka katanya kalau tidak ada peruntukan mereka tidak boleh melakukan apa-apa. Ini adalah satu perkara yang tidak benar. Apabila kita lihat ketika pembangkang Pakatan Harapan tidak diberikan peruntukan, mereka masih boleh membantu rakyat sebagai wakil rakyat di parlimen di parlimen mereka, di kawasan mereka masing-masing. Jadi YB Sani mengatakan ini hanyalah pancingan daripada Hamzah, daripada Sahidan Kasim. Jadi saya ingin membacakan
kenyataan berita ini daripada anggota Parlimen Hulu Langat Muhammad Sani Hamzan, yang mana beliau membidas kenyataan ahli Parlimen Arau Sahidan Kasim sebagai melulu dan berniat jahat berhubung isu peruntukan kepada wakil rakyat pembangkang. Sahidan menuduh kerajaan tidak adil apabila tidak memberikan peruntukan kepada ahli Parlimen pembangkang dan memberikannya hanya kepada ahli Parlimen kerajaan saja. Kata Abdul YB Sani, saya ingin bertanya Sahidan, bila pula kerajaan membuat keputusan mengenai perkara ini? Belanjawan pun hanya sebagian daripada peruntukan saja dibentangkan untuk membelikan gaji kaki tangan kerajaan dibayar. Katanya lagi, kerajaan perpaduan yang ada ini hanya baru sebulan lebih dibentuk dan belum membuat apa-apa keputusan mengenainya, kata Muhammad Sani dalam kenyataan media. Jadi jelas sahabat-sahabat semua, kenyataan Sahidan ini adalah satu perkara yang mahu untuk mewujudkan persepsi jahat terhadap kerajaan, sedangkan bajet ataupun belanjawan 2023 hanya akan dibentang pada bulan hadapan, iaitu pada bulan Februari. Terdahulu, media melaporkan Sahidan yang juga bekas pimpinan UMNO mendakwah kerajaan persekutuan tidak adil kerana tidak memberi peruntukan kepada ahli pembangkang. Sedangkan sahabat-sahabat semua, bajet seperti saya katakan awalnya, bajet belum dibentangkan. Jadi mengulas lanjut, Muhammad Sani berkata dia beranggapan kenyataan Sahidan hanya bertujuan untuk memancing maklum belas bagi menekan kerajaan agar pembangkang diberikan peruntukan sama rata dengan wakil rakyat melalui belanjawan 2023. Bagi saya, katanya, tuduhan Sahidan ini bersifat melulu dan berniat jahat. Oleh itu saya ucapkan selamat memancing dan selamat mencuba kepada YB Arau, ujarnya. Itu antara kenyataan pedas kenyataan pedas daripada YB Sani. Saya memang setuju dengan apa yang beliau katakan itu. Ini adalah satu perkara yang benar. Kalau sebelum ini kita tahu Perikatan Nasional begitu berkeras untuk tidak memberikan peruntukan kepada pihak pembangkang Pakatan Harapan ketika itu, sepatutnya menjadi kerajaan tapi ditebuk atau dikhianati sehingga menjadi pembangkang karena kerakusan, karena keinginan mereka untuk berkuasa akhirnya dikepalai sendiri oleh Muhyiddin Yassin, Azmin Ali dan juga Zuraida dan beberapa pemimpin lain yang sanggup mengkhianati mandat rakyat. Itu dia sahabat semua. Dan satu lagi seorang lagi pemimpin di dalam Barisan Nasional atau UMNO itu sendiri juga membidas kenyataan Arau ini. Katanya, adakah PN dulu beri peruntukan sama rata pada pembangkang? Itu dia, itu satu peringatan yang baik sebab kita tahu seperti mana sebelum ini mereka langsung tidak memberikan, sehingga mereka terpaksa membuat persefahaman bersama dengan kerajaan. Bekas ahli Parlimen UMNO Nazri Aziz mempersoalkan pimpinan atau pemimpin PN sama ada mereka berlaku adil atau tidak berkenaan peruntukan untuk wakil rakyat pembangkang ketika mereka berada di tampuk kerajaan. Ia selepas beberapa ahli Parlimen PN mahu kerajaan bersikap adil dengan menyalurkan peruntukan sama rata terhadap semua ahli Parlimen. Katanya, kita tanya balik mereka, masa mereka memerintah dulu, mereka ada sebut tak hal ini? Adakah mereka terbuka untuk beri peruntukan sama rata kepada ahli Parlimen pembangkang ketika itu? Tidak ada, katanya. Jadi janganlah bila kena baru nak cakap banyak, katanya kepada Malaysia kini. Bekas ahli Parlimen Padang Rangas itu diminta mengulas kenyataan ahli Parlimen Arau dari Perikatan Nasional ataupun yang telah menyertai parti Lebay PAS, Sahidan Kasim, yang mendakwa kerajaan bersikap tidak adil kerana tidak memberi peruntukan kepada ahli Parlimen. Itu dia. Jadi sebelum itu juga ahli Parlimen Jeratut dari PAS Khairil Nizam Khairuddin juga menggesah kerajaan untuk memberi peruntukan sama rata kepada semua kawasan Parlimen. Mengulas lanjut, Nazri berkata ia tidak bermakna kerajaan langsung tidak akan memberi peruntukan kawasan Parlimen di bawah pembangkang. Dia berkata ahli Parlimen pembangkang boleh menulis surat kepada Perdana Menteri untuk memohon peruntukan dan Perdana Menteri akan menilai jika apa-apa projek yang ingin dilaksanakan ahli Parlimen itu perlu atau tidak. Katanya lagi, ia antara lain untuk memastikan sebarang dana kerajaan yang disalurkan kepada ahli Parlimen pembangkang tidak akan disalahgunakan untuk tujuan politik. Tambahnya, mereka tidak sebebas ahli Parlimen kerajaan untuk gunakan wang. Kami kerajaan boleh putuskan apa yang ingin dibuat, tapi mereka perlu tulis permohonan namun yang tetap akan diberikan. Kalau kerajaan beri 1 juta, mereka tetap dapat 1 juta juga. Cuma
Kita nak pastikan perbelanjaan itu tidak diberi kelebihan politik kepada mereka sampai kita tahu apa yang dibelanjakan. Kita perlu berhati-hati katanya, mereka mungkin guna dana untuk tujuan politik, tambahnya lagi. Jadi sahabat-sahabat semua, ya ini adalah satu kenyataan yang pedas ya daripada YB Sani dan juga bekas Ahli Parlimen Padang Rengas ya, Nazri Aziz sendiri menyatakan supaya kita kena berhati-hati di saat kerajaan yang mempunyai kewangan yang begitu tidak mengizinkan ya, perbelanjaan itu harus diambil kira, harus diperiksa secara dalam-dalam. Adakah penggunaannya itu penggunaan politik semata-mata ataupun kegunaan sendiri ataupun masuk poket atau perkara-perkara yang lain, sahabat-sahabat semua. Ini perkara yang harus dititik beratkan. Jadi saya bersetuju ya supaya pihak pembangkang ya boleh menulis surat seperti mana yang dikatakan oleh Nazri Aziz. Tapi keutamaan sekarang ini adalah untuk membangunkan negara, membantu rakyat di luar sana yang terbeban atas kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional hari ini yang hanya tahu membelanjakan ya berbilion ringgit tanpa ada check and balance. Dan hari ini kita tahu ya seperti mana pihak SPRM sendiri pun telah membuka kertas siasatan terhadap bajet yang mereka guna pada era pentadbiran Muhyiddin Yassin. Jadi sahabat-sahabat semua, inilah ya hari ini agak-agak lucu bagi Arau sendiri ya mendesak untuk meminta peruntukan, sedangkan mereka sendiri sebelum ini tanpa memandang permintaan daripada pembangkang menghiraukan semuanya itu. Jadi itu agak melucukan, namun itulah hakikatnya sebagai orang politik. Mungkin ya mereka akan gunakan atas alasan atau politik sekiranya mereka mempunyai budget yang begitu besar dan sebagainya. Itu pandangan saya sahabat-sahabat semua. Bagaimana pula dengan Anda? Adakah Anda bersetuju dengan kenyataan ya daripada YB Sani dan juga bekas MP Padang Rengas yaitu YB Nazri Aziz itu sendiri. Jadi sahabat-sahabat semua, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana bersama dan juga mendengar info terkini daripada Orang Indo Channel. Sehingga kita berjumpa lagi, dan sebelum saya mundurkan diri, peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian saya daripada Orang Indo Channel. Sehingga kita berjumpa lagi untuk info dan update yang seterusnya. Sekian, bye bye.